Alhamdulillah untuk hari ini tajuk wawancara kita berkaitan dengan Learning Recovery Program sempena UNESCO International Day of Education. Alhamdulillah narasumber kita hari ini. Alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat menjemput dua orang tetamu undangan kita yang telah pun berada di Studio 4 pada pagi ini. Jadi kita perkenalkan di sebelah sisi Muammar iaitu Yang Mulia Tuan Haji Matusin bin Haji Jaiz, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan profesional Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Hajah Zurina binti Haji Asim, pegawai pelajaran kanan Learning Recovery Program, Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Baik, kita menyentuh tentang tajuk kita ini ya, dan telah pun dikongsikan mengenai dengan International Day of Education. Ia diraikan pada setiap 24 Januari 2023 ya. Ini betul ya. Dan untuk tahun ini bertemakan to invest in people, prioritize education. Jadi mungkin kita bersama dengan Tuan Haji Matusin untuk mengkongsikan lebih lanjut antara perubahan masa kini dalam pendidikan yang diingkoyahkan oleh pihak kementerian sendiri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB, Radio Television Brunei, kerana menjemput pihak Kementerian Pendidikan pada hari ini bersempena dengan Hari Antarabangsa Pendidikan atau International Day of Education yang disambut pada setiap 24 Januari. Tema pada tahun ini seperti yang telah dimaklumkan tadi, tema Hari Antarabangsa Pendidikan to invest in people and prioritize education. Ianya memberi makna mempamerkan transformasi utama yang perlu dipupuk untuk menambah nilai manusia dengan mengutamakan pendidikan untuk membina masa depan yang lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Ia menyentuh tentang cara pengukuhan dan memberikan keutamaan pada pendidikan untuk mempercepatkan kemajuan pendidikan. Di antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan secara global adalah menambah baik dan memperkuatkan pembelajaran asas dan juga kemajuan pembelajaran digital. Menyentuh kepada soalan mengenai dengan perubahan pendidikan yang tadi diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan, insyaallah ianya akan saya kupas dengan menghubung kaitkan usaha-usaha ataupun perubahan pendidikan pasca pandemik COVID-19. Seperti mana yang kita maklumi bahawa pandemik COVID-19 yang berlarutan selama 2 tahun telah menjajaskan sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk negara Brunei Darussalam. Penutupan sekolah selama lebih kurang 185 hari bagi tempoh 3 tahun 2020, 2021 dan 2022 merupakan tindakan awal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan bagi mengawal penularan wabak ini. Pihak kementerian juga telah mengubah kaedah pembelajaran dan pengajaran daripada pengajaran secara bersemuka dan kepada pembelajaran secara talian online, demi memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu, plan strategik pemulihan dan tidak balas atau lebih dikenali dengan Education Response Recovery Strategies Kementerian Pendidikan yang merangkumi pelaksanaan kajian pembelajaran pelajar kebangsaan, iaitu National Student Learning Survey, program pemulihan dan sokongan pembelajaran dan program kesejahteraan guru serta pelajar yang telah dilaksanakan. Berikutan pelaksanaan E2RS atau Education Response Recovery Strategies. Kementerian Pendidikan merupakan satu kumpulan bertindak task force khusus bagi melaksanakan program pemulihan pembelajaran Learning Recovery Program untuk membantu sekolah-sekolah dalam menangani jurang pembelajaran learning gap dan keciciran pembelajaran learning loss yang dialami oleh para pelajar khusus di peringkat rendah menengah disebabkan penutupan sekolah secara fizikal semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Untuk pengetahuan bersama,
program pemilihan recovery ataupun learning recovery program ini adalah melibatkan semua guru di sekolah rendahan dan menengah. Iya. Jadi itu yang dimaksudkannya dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu mengenai dengan Learning Recovery Program sepada UNESCO International Day of Education-nya untuk membuat pemulihannya bagi pelajar yang teacher pada masa negara kita dilanda dengan wabak COVID-19 ya, dan ini termasuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah ya. Dan seterusnya ini kita akan beralih kepada Puan Jazurina. Jadi Puan, setakat ini apakah perkembangan pelaksanaan program pemulihan pembelajaran atau Learning Recovery Program ini, Puan? Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi? Silakan. Okey, seperti mana yang diperkatakan oleh Tuan Haji Matusin, program ini melibatkan guru-guru daripada sekolah rendah dan sekolah menengah yang mempunyai latar belakang yang berbagai dan kepakaran, dan pasukan kami menekankan kolaborasi di antara semua guru-guru ini untuk memantau impact daripada pasca pandemik ini untuk jurang learning gap dan learning loss. Di samping itu juga guru-guru dan semua bersama dengan pemimpin sekolahnya adalah accountable dalam memastikan yang pelajar-pelajar kita ni tu dipantau ia punya progres kemajuannya. Dan dalam masa yang sama juga kami daripada pasukan bertindak learning recovery giat melaksanakan lawatan-lawatan pada sekolah-sekolah untuk memastikan strategi-strategi yang sudah dipikirkan perlu untuk menangani masalah ini dapat diatasi oleh sekolah-sekolah. Di samping itu, kami juga melihat kepada keberkesanan program ini dilaksanakan di sekolah. Another thing yang kami fokuskan adalah memastikan budaya berpacukan data. We call it as data-driven culture. Yang mana ini adalah sangat penting untuk memastikan segala keputusan dan tindakan yang akan dibuat oleh sekolah mengenai perbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran itu lebih, kata orang, berkesan dan lebih efektif. Dan ini juga mementingkan kepimpinan instructional di sini bermaksud teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran pemimpin sekolah dan guru-guru di sekolah. Dan untuk ke arah tersebut bersama dengan kami adalah Kementerian melalui Kementerian Pendidikan melalui Brunei Darussalam Leadership Teachers and Academy BDLTA giat melaksanakan latihan-latihan dan perkembangan profesional kepada pemimpin sekolah dan guru-guru. Kerana dengan adanya kemahiran membuat keputusan dan tindakan ikut data akademik pelajaran ini akan lebih lagi nyorang mantap apa yang kami laksanakan itu. Dan juga pemantauan daripada kluster-kluster yang giat melaksanakan professional learning community dengan sekolah-sekolah. Kami percaya insya-Allah dengan adanya program ini nanti segala usaha untuk menangani permasalahan ini akan dapat dilaksanakan. Untuk itu juga kalau sudah sekiranya berjaya, alhamdulillah, untuk program ini saya percaya dengan nilai yang kami ketengahkan juga pasukan kami, iaitu nilai kami itu leverage, enhance and align, untuk memastikan semua yang terlibat dan pihak-pihak berkepentingan mengatasi isu inilah sebelum ia berpanjangan. And at the same time we want to also fokus kepada social emotional learning of pelajar-pelajar kita ni, bukan sahaja dari segi akademik, bahkan daripada motivasi, daripada keyakinan mereka, sebab lama di sekolah hari itu, dan ia akan dapat kami atasi insya-Allah. Insya-Allah ya. Saja. Ya, jadi apa ingin juga kami mengetahui, adakah program ini telah pun dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan ketika ini? Sudah dilaksanakan daripada tahun lepas. Tahun lepas sudah ya. Baik ya. Jadi itulah antara ya mengenai dengan perkembangan pelaksanaan program pemulihan pembelajaran di mana ia melibatkan ya dari guru-guru sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan seterusnya ni Puan yang mungkin boleh dikongsikan. Tadi ada Puan menyentuh mengenai dengan strategi. Jadi mungkin boleh kongsi dengan strategi ataupun kaedah-kaedah pengajaran yang dilaksanakan untuk program ini, Puan. Okey. Untuk learning recovery ini kami menekankan lagi penggunaan 3 kaedah pedagogi yang penting yang dilaksanakan di sekolah. Salah satu daripadanya adalah pull out intervention program ataupun dikenali sebagai learning support program, yang mana
pelajar-pelajar yang sudah dikenal pasti tadi melalui data yang perlu untuk kita ni bagi perhatian lebih akan diberikan macam kata kita ni extended curriculum hours yang mana pelajar-pelajar ni dikumpulkan dalam kumpulan kecil supaya pelajar guru-guru kita ni dapat memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar-pelajar ini. The second one will be differentiated teaching and learning, yang mana ini bermaksud guru-guru menyediakan kepelbagaian di dalam task-task yang diberikan, aktiviti yang diberikan, arahan kepada pelajar-pelajar kita ni mengikut perkembangan dan kemahiran mereka. We also call that as student-centered learning. Kerana dengan adanya pendekatan yang macam ni, pelajar-pelajar kita ni tu kata orang tidak ada ketinggalan insya-Allah dalam kelasnya tu. The right strategy will definitely make sure students tanya tu dipeduli di dalam bilik darjah dalam kelas. And then the third one is blended learning. Blended learning ni dinamakan pembelajaran yang teradun, yang mana dalam pedagogi ini adalah gabungan dua pedagogi yang dilaksanakan oleh guru-guru. Yang pertama ialah pembelajaran secara bersemuka dan juga dalam masa yang sama pedagogi mod dalam talian online. So apabila blended learning ini dilaksanakan, pelajar-pelajar kita ni lebih memahami pelajaran itu lebih cepat. Kerana biasalah nak sekarang ni kan ya digital learners so they understand the content skills easily. So ini adalah satu lagi kaedah yang kami gunakan, yang juga adalah salah satu international best practices yang dilaksanakan oleh negara-negara di luar. Ya, itulah di antara strategi-strateginya. Ya, jadi ada 3 strategi yang telah pun dikongsikan ya oleh Puan Zurin tadi, iaitu antaranya adalah learning programs, differentiate different learning dan juga blended learning ya. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang digunakannya untuk melaksanakan ataupun dilaksanakan dalam program ini. Memang cukup jelas Puan atas perkongsian tadi. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada Tuan Haji Wan Hussein. Jadi Tuan, menerusi daripada program ini yang telah pun bermula sejak tahun lepas ini, jadi apa antara expectation daripada program ini? Okey, sebelum saya menjawab soalan ini menambah sedikit dengan blended learning. Dan alhamdulillah perkara ini pun sudah dibincangkan dan juga dilaratkan kepada sekolah. Training yang diadakan di Brunei Darussalam Teachers Academy. Pre-training ini juga dilakukan di peringkat sekolah masing-masing juga, iaitu menggunakan digital education platform. Jadi pihak sekolah adalah mempunyai autonomi untuk menggunakan platform yang ada pada masa ini. Dari segi digital platform, contohnya menggunakan MS Team, menggunakan Google Classroom dan juga macam-macam lah educational platform. Jadi training itu berdasarkan kepada keperluan sekolah sendiri melalui data driven tadi itu. Jadi pihak sekolah ini pun menstrategize ataupun mengadakan strategi berdasarkan data tadi itu. Okey, jadi kalau soalan mengenai dengan expectation daripada learning recovery ini, alhamdulillah mungkin katanya sebagai daripada program ini nanti insya-Allah katanya akan mengurangkan especially learning loss daripada pelajar-pelajar yang telah affected COVID, especially-nya pelajar-pelajar yang belum bersekolah hari itu. Jadi dan juga mengurangkan pelajar-pelajar yang mempunyai kekurangan macam loss ataupun the gap ini dapat dapat diselesaikan lah maksudnya. Jadi another expectation ialah guru-guru juga dapat meningkatkan dari segi kemampuan strategi pengajaran dan juga strategi pengajaran yang lebih lebih berkesan dari segi untuk mengadres ataupun learning recovery dan juga
Di samping itu juga kami expectation bahawa sekolah ini berada kemampuan dari segi kepimpinan, dari segi bantuan infrastruktur untuk memastikan learning recovery program ini berjalan dengan lancar lah. Jadi untuk bukan sebagai dari infrastruktur tapi malah dari segi kepimpinan di peringkat sekolah. Betul. Ya. Baik Joy, ingin ditanyakan juga Tuan dan juga Puan pada dahulu semasa gap berkenaan, semasa jurang berkenaan, cara berkenaan kita ni menggunakan media-media sosial ini ataupun aplikasi-aplikasi ini. Jadi adakah pada ketika ini kesemua sekolah-sekolah kerajaan di negara Brunei Darussalam masih menggunakan cara pembelajaran berkenaan ataupun ada diberi kelonggaran untuk sekolah sedemikian untuk meneruskan saja secara fizikal? Itu tadi yang saya mention tadi about blended learning, itu jawapannya untuk kita punya letak. Jadi memanglah that's why we call it as masa ni blended learning. Kita ni mesti mengekalkan usaha menggunakan digital itu. In fact, kalau negara-negara lain sudah macam memang sudah pesat berlaksana. Jadi kita ni mesti memantapkan lagi kita ni punya pedagogi menggunakan kedua-dua metod atau. Ini bermakna kesemua sekolah berkenaan perlu untuk menerapkan. Jadi bukanlah sebagai pilihan bagi mereka, tapi perlu untuk menerapkan juga. Dipahami juga pada ketika ini kita ni masih lagi Puan dan juga Tuan kita ni masih lagi berada di wabak COVID-19. Jadi ada juga anak-anak sekolah yang tidak dapat hadir. Jadi dikhawatiri, mungkin kita ni sebagai ibu bapa juga khawatir anak-anak ini berapa hari ia di sekolah. Jadi bermakna banyak pembelajaran yang mereka akan dapat tinggalkan. Jadi inilah peluang-peluang kepada ibu bapa untuk meminta kepada guru-guru untuk mendidik secara digital jadi inilah peluang kepada bis kita untuk sebagai ibu bapa juga dapat untuk berhubung bersama dengan guru-guru berkenaan untuk dapat memberikan pengajaran kepada anak-anak kita ini. Antara yang terkandung dalam blended learning ialah flip teaching, pengajaran secara flip. Ia menggabungkan teknologi dari dengan pengajaran. Flip teaching ini ia memberi peluang pelajar untuk belajar sendiri melalui bahan-bahan yang telah dikongsikan daripada sekolah. Contohnya video ataupun some kind of the animation. Di sana pelajar-pelajar akan mempelajari dulu sebelum dia datang ke sekolah. Jadi perkara itu menjadikan salah satu intipati dalam blended teaching. Kalau sekiranya ada penutupan sekolah lagi, mudah-mudahan ada lagi dapat menggunakan flip teaching dan flip learning. Dari antara blended teaching. Biasa awal lah. Dan itu adalah salah satu inisiatif bagi pihak Kementerian Pendidikan yang untuk membantu kepada pelajar yang mungkin tercicir pada musim pada waktu pandemik dahulu Jadi untuk akhirnya ni kepada kita berserahan kepada Tuan Haji Ahmad Hussein sebagai saranan dan juga harapan Tuan sempena dengan International Day of Education ini. Berbalik kepada hasrat UNESCO International Day of Education pada tahun ini yang mana menekankan penambahan nilai manusia dan juga mengutamakan pendidikan demi membina masa depan yang berdaya tahan dan berdaya saing. Penglibatan berterusan para pihak berkepentingan termasuklah para ibu bapa, penjaga dan masyarakat adalah sangat diperlukan seperti mana yang dapat kita lihat semasa mengharungi pasca pandemik COVID-19 yang lalu. Marilah kita ini bersama-sama mendukung juga misi kementerian untuk memberikan pendidikan holistik bagi mencapai potensi sepenuhnya untuk semua. Dalam pada itu, saya bagi pihak Kementerian Pendidikan juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga sekolah, khususnya warga para pemimpin-pemimpin sekolah dan juga warga guru serta kaki tangan sekolah-sekolah yang telah memberikan komitmen yang tinggi dan berkorban masa, tenaga dalam memastikan penyampaian pendidikan kepada para pelajar dapat diteruskan dengan sebaiknya. Ini jelas terbukti pada para guru ialah ia adalah bersifat berdaya tahan, resilient, penyabar, inovatif dan cekal dalam mengharungi cabaran yang dihadapi. Di kesempatan ini saya sukacita juga mengharapkan sokongan berterusan daripada semua pihak, khususnya para ibu bapa dan penjaga pelajar dalam sama-sama menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
dan pihak sekolah secara khususnya, serta bekerjasama dalam memantau perkembangan anak-anak. Dan sokongan khususnya dalam sama-sama menangani jurang pembelajaran learning gap dan juga learning loss. Dan insyaAllah sama-sama kita ini terus berusaha untuk bagi mendukung matlamat wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi serta berjaya serta beridentikan kebruneian, berciri global dan mempunyai jati diri serta nilai rohani yang tinggi, lagi bergantung kepada falsafah Melayu Islam Baraja. Ya, insya-Allah ya, itu yang kita harapkan bersama ya. Alhamdulillah, itu baru saja kita ikuti bersama dengan Tuan Haji Metusen bin Haji Jaiz dan juga bersama dengan kita iaitu Puan Haji Zurina binti Haji Asem dengan membergahkannya mengenai dengan Learning Recovery Program sempena UNESCO International Day of Education. Jadi hari ini merupakan Hari Antarabangsa Pendidikan. Tersebut. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Tuan Haji Metusen dan juga Puan Haji Zurina kerana bersama kita pada hari ini ya. Moga kita bersua lagi Tuan, Puan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.